Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta second hand yang nampak mewah daripada segmen C. Sebelum ini pun ada juga kami buat video mengenai kereta second hand yang nampak mewah ini. Tetapi dalam video kali ini kita bawakan kereta daripada segmen D sahaja. Kebanyakan daripada kita ataupun segelintir daripada kita ada yang tidak suka kereta daripada segmen D ini kerana saiznya yang terlalu besar sebagai sebuah kereta sedan, dan kereta-kereta daripada segmen D ini juga kos penjagaannya agak tinggi. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita tengok kereta apakah yang disenaraikan kali ini mengenai 5 kereta second hand nampak mewah. Pertama, Honda CV FD. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2006 sehinggalah tahun 2011. Honda CV FD merupakan pengganti kepada CV ES yang sebelum itu. Ia merupakan antara desain body Honda yang dibina sebagai permulaan. Kalau kita lihat desain body Civic sebelum ini hampir sama, bermulanya daripada Honda Civic EG, EK serta ES. Bentuk bodinya seakan sama. Tapi untuk Civic FD ini banyak yang diubah ke arah lebih moden. Sampailah ke hari ini reka bentuk Honda Civic FD ini lebih nampak sporty serta elegan, walaupun kereta ini sudah pun lebih berusia 10 tahun. Masih nampak up to date lagi, lebih tepat lagi evergreen. Manakala masuk pula bahagian dalam kabin akan ternampak desain dashboard 2 level dengan pedometer analog dan digital. Cukup menarik pada zaman itu. Saya boleh katakan keseluruhan interior dalaman Honda Civic FD ini kualitinya tak rasa murah dengan susunan ergonomi. Sepanjang pengeluaran Honda Civic FD ini terdapat 2 varian enjin yang diperkenalkan, iaitu 2.0 liter dan 1.8 liter. Kedua-dua enjin ini tak ada isu langsung pun tentang bermasalah. Cuma untuk enjin 1.8 liter kekurangannya daripada segi power sahaja. Tetapi tetaplah sah, harga pasaran terpakai untuk Honda Civic FD pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM20,000 sehinggalah RM35,000 bergantung pada kondisi serta modifikasi yang dilakukan. Personally daripada diri saya, untuk Honda Civic FD ini kalau nak pakai standard pun tetap nampak cantik lagi tanpa cover kepada FD2R. Cuma tukar sport ring sahaja. Kedua, Mazda BL. Ia merupakan generasi kedua Mazda 3. Mula diperkenalkan pada tahun 2009 sehinggalah tahun 2013. Sepanjang pengeluaran Mazda BL ini ada 2 varian enjin yang diperkenalkan, iaitu 1.6 liter dan 2.0 liter. Untuk enjin 1.6 liter, Mazda menekankan lebih penjimatan bahan api, manakala untuk enjin 2.0 liter Mazda menekankan lebih keseronokan semasa memandu serta ada elemen performance sedikit. Ramai pengguna Mazda BL ini berpuas hati dengan spesifikasi yang diberikan oleh Mazda. Pemanduan yang cukup tajam, lebih responsif serta yang suka driving feel. Reka bentuk dalaman pun agak kemas walaupun ianya sudah lama. Boleh dikatakan kualiti dalaman untuk Mazda BL ini lebih baik berbanding pesaingnya segmen yang sama pada masa itu. Harga pasaran terpakai ataupun harga second hand untuk Mazda BL pada hari ini bermulanya daripada harga RM18,000 sehinggalah harga RM30,000 bergantung pada varian serta tahun pengeluarannya. Tapi perlu diingatkan untuk enjin 1.6 liter tidak terlalu power untuk mereka yang selalu bawa agresif. Manakala untuk spare part bagi Mazda BL ini, untuk yang original setengah daripadanya mungkin agak mahal sedikit berbanding kereta Jepun yang lain, tetapi tak perlu risau sebab ada yang aftermarket. Seterusnya, ketiga, Kia Cerato. Model Kia yang kita nak tengok kali ini mula diperkenalkan pada tahun 2013 sehingga tahun 2016. Ini merupakan salah satu kereta daripada segmen C yang nampak terlalu mewah serta future yang ditawarkan cukup sempurna setanding kereta daripada segmen D. Namun untuk value kereta ini ataupun harga pasaran terpakai untuk kereta ini agak jatuh teruk. Harga pasaran Kia Cerato pada hari ini bermula daripada harga RM18,000 sehinggalah harga RM25,000 bergantung pada tahun serta varian. Kalau korang hari ini jenis yang tak pandai brand, nak future setanding kereta barat, mungkin Kia Cerato ini perlu ada dalam list korang. Keempat, Hyundai Elantra MD. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2011 sehinggalah tahun 2015. Ada 2 varian enjin sepanjang pengeluaran Hyundai MD ini, iaitu 1.6
liter dan 1.8 liter. Bagi Hyundai Elantra ini, ia terkenal sebagai sebuah kereta daripada segmen D yang mempunyai kabin yang cukup luas sesuai untuk keluarga. Mempunyai ciri-ciri yang cukup lengkap, disediakan dengan push start button, keyless entry serta ruang dashboard yang cukup sempurna. Bagi fuel consumption pula ataupun penggunaan bahan api, Hyundai Elantra MD ini sekitar 7 ke 9 liter untuk 100 km jarak perjalanan. Anggaran ini dibuat untuk enjin 1.8 liter sahaja. Saya boleh katakan semasa pengeluaran Hyundai Elantra MD ini, semasa awal pengeluarannya dulu, ia pernah menjadi kereta fenomena kereta Korea yang nampak bergaya dengan bentuk bodi ala-ala coupe. Tapi pada hari ini jika nak beli yang second hand, kena checking betul-betul. Sebab untuk batch awal dulu ada isu tentang masalah gearbox. Itu pun kalau owner sebelum itu tak jaga dengan betul, servis ikut mood dia sahaja. Manakala daripada segi handling tidak sporty sangat, lebih kepada comfort. Harga pasaran terpakai untuk Hyundai MD pada hari ini kita dah boleh dapati bermula daripada harga RM18,000 sehinggalah RM30,000, bergantung pada varian serta condition kereta. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah Toyota Altis. Dalam video-video sebelum ini pun banyak kali jugalah saya nyatakan tentang Toyota Altis ini antara kereta yang cukup berbaloi sekali untuk dimiliki. Antara varian Toyota Altis yang agak berbaloi sekali untuk dimiliki pada tahun ini, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ia adalah daripada generasi ke-10 E140 dan E150. Mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2013. Menggunakan enjin 1.8 liter 2ZR FE. Mungkin saya tak perlu cerita detail lagi mengenai Toyota Altis ini. Saya percaya ramai yang tahu tentang Toyota Altis ini, antara kereta yang anti rosak. Jika korang hari ini nak cari kereta daripada segmen C yang masih nampak bergaya, reliability masih okey lagi serta value yang tidak jatuh teruk, Toyota Corolla Altis generasi ke-10 ini mungkin pilihan yang tepat perlu ada dalam list korang. Cuma satu saja masalah tentang Altis generasi ke-10 ini, jika korang yang kaki tekan nak handling yang padu, mungkin ini bukan kereta yang terbaik perlu ada dalam list korang. Ini kerana sepanjang pengeluaran Toyota Altis ini, ia dibina sebagai sebuah kereta yang cukup selesa untuk pemandu serta penumpang. Lebih kepada smooth ride. Saya percaya ramai pengguna Toyota Altis di luar sana, tak kisahlah daripada generasi keberapa sekalipun, mereka akan puji jentera ini. Walaupun korang beli unit second hand sekalipun, masih berbaloi lagi untuk dijaga. Siapa dekat sini pengguna Toyota Altis ini? Cuba korang komen dekat bawah pengalaman korang. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini mengenai 5 kereta second hand yang nampak mewah serta berbaloi untuk dimiliki daripada segmen C. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.